Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Kita masih lagi pada bab yang pertama, iaitu bantahan ke atas kasyaf. Dan kita dah tengok apa yang disusun oleh penulis hafizahullah ta'ala. Di bawah kasyaf ni ada beberapa perkara. Antaranya ialah dapat melihat isi hati orang dengan mata kasar. Kemudian dapat melihat Allah Azza wa Jal di dunia. Yang ketiga ialah melihat Khidir alaihi salam. Yang keempat ialah melihat Rasulullah secara jaga. Yang kelima ialah melihat Rasulullah dalam mimpi. Yang keenam ialah berlakunya mi'raj kepada selain daripada Nabi dan Rasul. Yang seterusnya ialah ilham, perasaan rohani, zauq dan khawatir. Sambungan kita pada malam ni ialah perbahasan berkenaan dengan bantahan para ulama kurun yang keenam berkaitan dengan isu bolehnya bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ini termasuk daripada isu yang duduk di bawah kasyaf. Okay. Antara tokoh yang sudah pasti panjang lebar menerangkan tentang perkara ni ialah Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita tengok dalam buku, sambungan kita ialah muka surat yang ke-16. Bantahan Ibnu Jauzi terhadap tanggapan ahli sufi yang menyatakan Khidir alaihi salam masih hidup dan pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam isu ini, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala telah memilih sekian banyak daripada bantahan daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma' para muhaqqiqin dan juga logik akal pun dibawa sekali untuk menolak, untuk menyanggah golongan yang mengatakan Nabi Khidir masih lagi hidup dan menyatakan ada riwayat menunjukkan berlakunya pertemuan antara Nabi Khidir alaihi salam ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Pada muka surat 16 kita tengok apa yang disebutkan pada bantahan Ibnu Jauzi. Dia sebut dan dia tulis itu, Ibnu Jauzi membantah tanggapan ahli sufi yang menyatakan Khidir masih hidup dan pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut beliau tidak diperoleh sebarang sanad yang sahih mahupun hasan yang menenangkan jiwa yang menjelaskan hal demikian. Maknanya dari segi pembuktian yang solid, pembuktian yang kukuh pun tidak ada. Menurut Ibnu Jauzi, hadis yang menceritakan tentang pertemuan Rasulullah dengan Nabi Khidir melibatkan beberapa perawi yang tidak dikenali identitinya. Maknanya dari sisi ilmu rijal, dari sisi ilmu penilaian terhadap para perawi pun, perawi-perawi yang didakwa meriwayatkan hadis ni
ialah sangat-sangat diragui perawi tersebut, bahkan tidak dikenali, ianya terlalu asing di sisi para ulama yang duduk dalam bidang ilmu rijal ini. Banyak orang terpedaya kerana berpendapat Nabi Khidir masih hidup sehingga ke hari ini. Mereka juga mengulang kenyataan yang Khidir itu pernah bertemu dengan Ali bin Abi Talib dan juga Umar bin Abdul Aziz. Ini antara sokongan-sokongan yang dibawa untuk menyatakan Nabi Khidir ni masih lagi hidup. Malah Nabi Khidir juga pernah bertemu dengan ramai orang saleh. Dan tak dinafikan, kita di Malaysia ni pun dikejutkan juga dengan kenyataan-kenyataan untuk menyatakan Nabi Khidir ni hidup. Bahkan ada setengah-setengah tempat, kawasan tertentu dikatakan Nabi Khidir pernah ziarah ke kawasan itu di Malaysia. Ni bukan di negara Arab, di Malaysia. Dan dakwaan itu ialah dakwaan yang memang disebut dengan jelas dan nyata oleh golongan yang mendakwa kata benda ni ada dan benda ni diterima oleh mereka. Perkara tersebut tersebar dalam masyarakat sehingga segolongan orang-orang yang berpura-pura zuhud menyatakan, kami pernah melihatnya, kami pernah berbicara dengannya. Jadi dengan sebab kepercayaan tu dah ada, dogma tu dah ada, menyebabkan ianya diambil kesempatan oleh golongan yang mempunyai mirip terhadap apa yang dibantah dalam buku ni, meneruskan lagi kepercayaan ini. Muka surat 17 dia sebut, adalah sesuatu yang pelik. Adakah mereka mempunyai tanda tertentu yang membolehkan mereka mengetahui orang yang ditemui itu adalah Khidir? Maknanya tiada satu garis panduan, tiada satu indikator yang pasti yang tak berubah di mana-mana tempat untuk mengiyakan dakwaan ini. Maknanya lebih kepada dakwaan, lebih kepada waham semata-mata. Adakah harus kepada seseorang yang berakal bertemu dengan seseorang lalu orang ditemui itu menyatakan aku adalah Khidir, kemudian kata-katanya dipercayai? Adakah semudah orang tu mengaku dia Nabi Khidir lalu kita pun percaya? Adakah semudah tu dia punya kayu ukur dia? Ibnu Jauzi membantah keras tanggapan ahli sufi yang menyatakan Khidir masih hidup. Sebaliknya bagi beliau, Khidir sudah pun meninggal dengan menggunakan dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' muhaqqiqin dalam kalangan ulama dan juga logik akal. Nanti kita akan tengok bantahan-bantahan yang disusun oleh Ibnu Jauzi ini untuk menyanggah isu ini. Dalil daripada Al-Quran ialah daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-34. Allah Ta'ala sebut pada ayat 34 surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Ayat ni Allah Ta'ala sebut surah Al-Anbiya ni, ayat ni kita kena tanda dan kita kena tahu untuk menyanggah dakwaan ini. Allah Ta'ala kata wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan tidak kami jadikan seorang manusia sebelum kamu hidup kekal di dunia ni. Ayat ni turun pada Nabi, kenyataan umum, menafikan semua orang daripada bangsa umat terdahulu, tiada yang kekal sehingga turun ayat ni. Maknanya waktu Nabi terima ayat ni, afa im mitta fahumul khalidun, maka kalau engkau meninggal dunia wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Maknanya nak tunjuk pada kita, walaupun ayat ni dari segi zahirnya tak menyentuh isu Nabi Khidir, tapi dari segi umumnya menafikan manusia-manusia yang lampau, yang lepas sudah pun meninggal dunia. Berdasarkan ayat di atas, jika Khidir masih hidup bermakna beliau kekal, sedangkan kekal jelas bertentangan dengan keterangan dalam ayat ni. Mustahil fakta Al-Quran dia kontradik dengan realiti. Dia mesti berkesinambungan, dia mesti fakta yang betul. Bagi beliau, jika Khidir itu adalah manusia, sudah tentu beliau termasuk ke dalam umum ayat di atas dan ianya tidak mustahil. Melainkan ada orang berfahaman dan meyakini Khidir itu bukan orang. Dia daripada makhluk jenis lain. Dia jin, dia malaikat. Itu masih lagi boleh ada ruang untuk kita perbahaskan dia masih hidup ataupun tidak. Tapi sekarang kebanyakannya mengakui dan meyakini Nabi Khidir yang dimaksudkan itu, yang selalu boleh diakses, boleh bertemu, boleh berjumpa dengan orang saleh, dengan tok guru sekian, mereka ini, Nabi Khidir ini ialah manusia. Mereka ini mendakwa Nabi Khidir ialah manusia.
Okey. Ayat tersebut tidak boleh dikhususkan kecuali dengan menggunakan dalil yang sahih. Dengan sebab dia umum, dia tidak ada elemen-elemen ataupun kompartmen lain yang boleh sanggah ayat ni. Sebab ayat tu dah umum. Iaitu ayat berapa? Ayat 34 surah Al-Anbiya. Okey. Selain pada tu, muka surat 18, penulis bawakan surah Ali Imran ayat 81. Ayat ni nak tunjuk pada kita tentang pengambilan perjanjian oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kita tengok ayat tu. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Terjemahan boleh tengok dalam buku bagi yang ada buku. Kita tengok huraian dia kata menurut Ibnu Jauzi, jika Khidir itu nabi ataupun wali, beliau termasuk dalam perjanjian yang disebutkan di atas. Jika beliau masih hidup, maka situasi yang paling bahagia untuk beliau ialah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelasnya sirah menunjukkan berapa banyak peperangan yang Nabi turut serta bersama dengan para sahabat, ataupun peperangan yang Nabi tak turut serta, tidak dibilang dalam peperangan tu adanya satu orang tentera nama dia Khidir. Tidak ada. Sedangkan dari segi logiknya, bersamanya Nabi Khidir dengan perjuangan Rasulullah lebih aula daripada sibuk dia berjalan tak ketahuan hala masuk hutan tu keluar padang pasir ni. Tak perlu. Sebab kebanyakan golongan yang menghikayatkan bertemunya Nabi Khidir ni, biasanya tengok Nabi Khidir ni duduk dalam hutan, Nabi Khidir ni duduk tengah padang pasir. Bahkan ada video yang viral di Indonesia, Nabi Khidir tu pakai baju orang hantar barang kurier. Ada video tu. Ada satu orang Habib tu, dia kata nak tahu siapa Nabi Khidir, okey, esok datang majlis saya paling awal sekali. Ada satu orang anak murid dia. Lalu anak murid dia pun datang sebab nak ataupun seronok nak jumpa siapa Nabi Khidir tu, macam mana muka dia. Dia datang paling awal. Yang mula-mula sekali datang dia. Yang kedua datang ialah satu orang lelaki pakai baju kurier itu yang DHL, yang pos laju tu, bawa satu barang. Dia kata ini barang untuk Tok Guru kamu. Habis majlis dia tanya Tok Guru dia, mana Nabi Khidir tak dakwah? Dia kata tadi ada tak orang titipkan barang di Indonesia? Ada tak orang titipkan barang? Dia kata ada. Orang tu pakai baju sekian-sekian, pakai baju kurier. Lalu dia kata itulah Nabi Khidir. Itu lagi dahsyat. Itu paling moden setakat ni. Sebab dia pakai baju kurier. Tak tahulah dia HL ke JNT ke, kita tak tahu. Tapi itulah dakwah. Ini semua benda-benda untuk melariskan. Ini semua benda-benda untuk menunjukkan dia tu tahu, ini Nabi Khidir, kita boleh akses bila-bila masa. Ini semua ialah projek untuk membantutkan orang boleh fikir dengan lebih baik ataupun menggunakan akal logik dengan baik. Sebab agama tak melarang kita guna akal logik. Bila mana bertentangan, bila mana kenyataan tu nampak pelik dan timbul dalam diri ni rasa nak bertanya, nak verify benda tu, agama tak larang benda tu. Tapi golongan yang tak bertanggungjawab, seperti mana tuan guru pada kawan tu tadi, dia nak tutup supaya anak murid tak perlu nak verify ke nak apa, lalu dia buat dakwaan seperti itu. Jadi ini benda-benda yang kacau dan ganggu macam mana Islam, ketulenannya, autentisiti agama itu boleh bergerak dan berjalan dalam masyarakat hari ini. Okay. Kemudian kita tengok lagi. Daripada as-sunnah pula ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan. Hadis itu muka surat 19. Okay. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal isya'i fi akhir hayati. Kata Ibnu Umar, Nabi pernah menunaikan salat Isya ketika mana akhir hayat Nabi. Maknanya salat ni antara salat-salat yang di hujung usia Nabi. Falamma sallama, bila mana selesai salat Nabi beri salam, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berdiri, faqala, dan Nabi kata kepada para sahabat, ara'aitakum lailatakum hadhihi. Nabi kata, tidakkah kamu lihat malam ini? Maknanya, tidakkah kamu semua sedar kita sedang berkumpul bahawa sudah salat pada malam ni? Lalu Nabi pun kata,
fa inna ra'sa mi'atin la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahad. Kata Nabi, semua kita ni yang hidup pada malam ini, selepas 100 tahun nanti semuanya dah mati dah. Tak ada seorang yang tinggal, sama ada kita yang sedang salat ni ataupun orang yang hidup di mana-mana belahan bumi sekarang. Pada waktu Nabi selesai salat Isyak tu, semua orang tu umur dia tak akan lebih pada 100 tahun, melainkan dah meninggal. Termasuk sekali dalam keumuman hadis ni ialah Nabi Khidir. Termasuk sekali dalam tu. Okey. Begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menjelaskan pada muka surat 19 tu dia sebut, qala dzalika qabla mautihi bi syahrin aw nahwi dzalik ma min nafsin manfusatil yaum ta'ti 'alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun yawma idzin. Kata Jabir, Nabi kata, yang mana sabda Nabi ni lebih kurang sebulan ataupun sebulan lebih sebelum Nabi wafat. Nabi kata tidak ada satu orang yang bernyawa pada waktu ini, iaitu pada waktu Nabi belum wafat ni, bila mana tiba 100 tahun dia dah mati. Maknanya tidak ada lagi yang hidup selepas pada 100 tahun ni. Kita semua, para sahabat ni apa semua tidak ada lagi, melainkan orang baru dah, orang lain, orang-orang yang datang kemudian lepas pada tu. Ini pun hadis yang umum menunjukkan bahawasanya Nabi Khidir tidak lagi hidup, melainkan telah meninggal dia. Menurut Ibnu Jauzi, hadis-hadis di atas memotong hujah golongan yang mendakwa Khidir masih lagi hidup. Dari segi ijma' ulama' muhaqqiqin, Ibnu Jauzi menjelaskan antara tokoh-tokoh terkemuka yang menjelaskan Khidir sudah pun meninggal ialah Imam Al-Bukhari, Ali bin Musa Ar-Ridha, Imam Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Abul Husain bin Al-Munadi, Imam Abu Ya'la bin Al-Husain Al-Farra Al-Hambali, yang menukilkannya daripada Abu Tahir Al-Ghubari. Ini antara nukilan ulama-ulama yang sependapat dengan Ibnu Jauzi tentang isu wafatnya Nabi Khidir. Okay. Dari segi hujah akal, muka surat 20, Ibnu Jauzi dia datangkan 8 hujah akal untuk kita sama-sama fikir, kita sama-sama orang kata apa, tengok bagaimana betul ataupun tidak dakwaan yang kata Nabi Khidir ni masih hidup. Okay. Pertama dia bawa sini, dia kata yang pertama, jika Khidir masih hidup pada zaman Nabi Nuh, sudah tentu beliau akan menaiki kapal Nabi Nuh, namun tidak ada seorang pun dalam kalangan ulama yang menukilkan demikian. Maknanya tidak wujud satu orang yang menaiki kapal Nabi Nuh itu namanya Khidir. Ada orang dia takwil lagi, dia kata waktu tu tak nama Khidir lagi, waktu tu nama lain. Okey, tak apa, kita pergi kepada hujah yang kedua. Jika Khidir masih hidup pada zaman Nabi Nuh, sudah tentu ia bertentangan dengan kesepakatan para ulama yang menyatakan setelah Nabi Nuh turun daripada kapal, orang-orang yang bersama dengan baginda semuanya meninggal. Begitu juga dengan zuriat keturunan mereka. Hanya zuriat Nabi Nuh sahaja yang kekal. Yang bukan keturunan Nabi Nuh semua meninggal, termasuk zuriat dia orang, kecuali zuriat Nabi Nuh sahaja yang kekal hidup. Berdasarkan dalil dalam surah As-Saffat ayat 77, Allah Ta'ala sebut wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan zuriat keturunan Nabi Nuh itu kekal sehingga membawa nabi-nabi yang lain ataupun keluarnya Bani Israel selepas daripada itu. Maknanya Nabi Khidir dia tak membawa pada nasab Nabi Nuh, dan dia tidak ada. Tapi tetap akan ada celah yang orang cuba takwil, tak, sebenarnya Nabi Khidir tu bawa daripada nasab Nabi Nuh. Okay, kita tengok dalil ataupun hujahan akal yang ketiga. Jika Nabi Khidir masih hidup, ia menunjukkan ada manusia yang hidup semenjak dilahirkan sehingga kekal sepanjang masa. Ia pula dilahirkan pada zaman sebelum Nabi Nuh, sebab kebanyakan kelompok mempercayai Nabi Khidir ini dia lepas daripada Nabi Adam sebelum Nabi Idris. Maknanya dia agak awal, dia paling awal lah. Okay. Jadi hujah yang ketiga ni dia nak kata, jika begitu kedudukannya, sudah tentu ia akan menjadi tanda dan keajaiban yang besar. Jika begitu kedudukannya juga, sudah tentu ia disebut dalam Al-Quran dalam beberapa tempat, kerana ia termasuk daripada tanda-tanda rububiyah Tuhan yang Maha Besar. Allah Ta'ala hanya menceritakan kisah manusia yang hidup lama ni Nabi Nuh. Dalam Quran hanya mention
manusia yang paling panjang usia dakwahnya 950 tahun ialah Nabi Nuh. Tidak dimention Nabi Khidir. Sedangkan kalau ikut logik kata hidup awal pada Nabi Nuh dan tak mati-mati selepas Nabi Nuh mati, patutnya Tuhan kena mention, sebab ini lagi ajaib berbanding 950 tahun tu. Itu hujahan yang ketiga. Yang keempat, jika Nabi Khidir masih hidup, sudah tentu ia melibatkan satu bentuk perbicaraan berkaitan dengan agama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Perbicaraan seumpama itu adalah haram berdasarkan nas syarak. Apalagi jika Khidir masih hidup, sudah tentu dijelaskan Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' ummah. Kitab Allah Azza wa Jal yang ada di hadapan kita pada hari ini tidak begitu pernah membicarakan tentang Khidir masih hidup. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah. Mana secara umumnya tak banyak part yang cerita tentang Nabi Khidir. Banyak part hanya cerita tentang isu lain. Sama ada kitab terdahulu ataupun Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad sekarang. Kalau ada cerita Nabi Khidir pun cerita pertemuan dia dengan Nabi Musa. Tu pun dia macam tergantung, dia tak habis. Dia tak cerita macam mana dia dilahirkan, macam mana dia menghabiskan usia dia selepas pada dia bertemu dengan Nabi Musa. Tak sebut banyak. Okay. Yang kelima, jika Nabi Khidir masih hidup, apakah sumber yang menjadi pegangan ahli-ahli sufi yang berpendapat demikian? Tidak lain tidak bukan adalah kisah-kisah yang dinukilkan oleh orang perseorangan yang memberitahu beliau pernah diberitahu oleh seorang hamba Allah yang dia pernah melihat Khidir. Yang peliknya, adakah Khidir mempunyai tanda tertentu yang membolehkan orang yang melihatnya mengenali beliau adalah Khidir, sebagaimana yang diketahui seseorang tidak boleh dengan begitu mudah mempercayai seseorang yang menyatakan dia pernah melihat Khidir tanpa berdasarkan bukti dan hujah daripada Allah. Maknanya kalau setakat dakwaan, ianya kita boleh argue lagi. Sebab ada orang, dia bukan Nabi Khidir, dia pakainya nama Khidir. Tahu-tahu dalam Jabatan Mufti ada seorang nama Khidir, tapi itu bukan Nabi Khidir. Nama saja dia pakai. Okay. Cuma nak sebutnya ialah penggunaan nama yang berterusan, bukan mengatakan itulah Nabi Khidir. Itu bukan. Sebab mana-mana orang boleh pakai nama tu. Okay. Yang seterusnya, yang keenam, jika Khidir masih hidup, bagaimana beliau boleh meredai untuk bertemu dengan orang-orang jahil yang keluar daripada landasan syarak seperti ahli-ahli sufi yang tidak menghadiri salat berjemaah, Jumaat, majlis ilmu dan juga tidak mengenali syariat meskipun sedikit? Sebab yang selalu claim dakwa kata jumpa Nabi Khidir ni ialah golongan-golongan yang macam ni. Golongan yang menyendiri pada orang. Golongan yang merasakan diri mereka paling makrifat, paling hakikat. Sehingga dia orang tak salat Jumaat, tak bermasyarakat dan rendah pengetahuan ilmu agama yang asas. Hatta bacaan Quran pun tunggang langgam. Sedangkan Nabi Khidir ni kalau kita baca dalam surah Kahfi, orangnya cengeng lain macam. Dia berjumpa dengan Nabi Musa pun dia letak syarat macam-macam. Tiba-tiba jumpa dengan wali tak pakai baju, dia okey. Ini benda tak logik. Okay. Dia jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa banyak tanya pun dia dah serabut. Ni tiba-tiba wali yang isap rokok tak macam orang isap rokok pun. Tiba-tiba mengaku saya jumpa Khidir hari-hari, lagi banyak pada jumpa dengan Musa, jumpa dengan Khidir. Ini dakwaan yang mengarut melainkan dia khayal dan waham dia semata-mata. Kita boleh tengok karakter Nabi Khidir itu, dia macam istilah sekarang kita panggil macam introvert lah. Peringkat awal tak nak jumpa pun Nabi Musa. Sebab tu dia beri syarat-syarat yang berat pada Nabi Musa. Nak ikut boleh, tapi jangan tanya aku buat ni kenapa, aku buat ni kenapa. Sampai satu waktu aku akan cerita kenapa aku buat ni. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, lepas pada beberapa insiden berlaku, Nabi Khidir sendiri buat pemutusan kepada Nabi Musa dengan lebih kurang makna yang kita boleh tengok dalam Al-Quran. Bila mana sampai pada satu tahap Nabi Musa ni selalu argue perbuatan, dia kata hadza firaqu baini wa bainik, ini pemisahan antara aku dengan kamu. Aku tak tahan lah perangai macam ni suka tanya. Tiba-tiba wali yang tak semayang, wali yang disangka wali lah, bukan wali betul lah ni, orang-orang yang disangka sebagai orang saleh ni, yang lagi teruk pada Musa Khalilullah. Bukan setakat nak sampai tahap Nabi Musa, debu selipar Nabi Musa pun dia tak sampai.
Tiba-tiba Khidir boleh okey, boleh hajat minum air teh pula dengan dia. Ini semua jahanam. Ini semua dakwaan-dakwaan yang merosakkan agama. Ini benda kita fikir, maknanya sanggahan logik daripada Ibnu Jauzi ni ada asasnya. Sebab berpandukan daripada Al-Quran, itulah yang disebut. Okey. Seterusnya, yang ke-8, yang ke-7, kalau kita tengok, jika Khidir masih hidup, ni muka surat 22, ia bercanggah dengan ijma' ummah yang memutuskan jika seseorang menyatakan, Khidir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda begini dan begini, kata-katanya itu tidak boleh dipegang dan juga tidak boleh dijadikan hujah dalam agama. Ini isu tentang periwayatan hadis lah. Dia akan merombak banyak isu tentang periwayatan sabda Nabi. Sebab Khidir kalau ikut kepercayaan golongan sufi yang belum mati, dan biasanya Khidir tu akan datang jumpa orang saleh tertentu, wali tertentu, tokoh tertentu yang besar dalam golongan tarikat tertentu ni, dia akan bawa sabda dia, dan sabda tu dia kata sabda Nabi. Ini akan merosakkan banyak sunnah Nabi yang telah dipelihara oleh para ulama, khususnya para ulama ataupun para ahli hadis. Okay. Yang ke-8, jika Khidir masih hidup, sudah tentu beliau berjihad menentang orang kafir, berjaga di sempadan, berdiri dalam barisan tentera yang berperang buat seketika waktu, menghadiri salat berjemaah dan Jumaat, dan mengajar ilmu pengetahuan. Itu keutamaan seorang Nabi. Seorang Nabi, dia kena involve, dia kena associate dengan benda-benda berkaitan ibadah. Kalau dia masih hidup, dia kena ada di masjid, dia kena sampaikan ilmu, dia kena buat kerja-kerja selayaknya Nabi-Nabi terdahulu. Tapi dakwaan golongan sufi, kalau kita tengok, jumpa Nabi Khidir tengah hutan, berjalan dengan harimau putih, ni semua dakwaan. Tak ada kerjalah Nabi tu nak pergi jaga rimau pula apa semua. Ramai lagi orang tak sembahyang ni. Kalau dia duduk dekat markas 30 brigade tu pun elok lagi jaga sepadan negara kita. Ini semua dakwaan-dakwaan yang buang masa. Sebab kalau tengok dakwaan Nabi Khidir, jumpa Nabi Khidir macam tadilah. Jumpa pakai baju kurier. Ramai pekerja JNT dah cukup dah. Dia tak perlu jadi kurier pun. Lagi ramai orang yang perlukan bimbingan. Kalau betul Nabi Khidir tu masih lagi hidup sampai sekarang. Cuma saya nak katanya, hujah yang Ibnu Jauzi bawa ni sudah cukup untuk kita faham. Tapi ada orang dipilih untuk tak faham. Dan spesies manusia macam ni sampai bila-bila pun ada. Cuma kita kena cerita dan kita kena beritahu. Dan saya pernah sebut di sini mungkin bagaimana Ibnu Jauzi ni dia berat dan penat melawan golongan-golongan yang seperti ini. Kita kena tahu, Ibnu Jauzi zaman dia hidup, dia juga tokoh dan orang yang berceramah. Ceramah dia pun ramai orang datang. Kalau tengok dalam kitab-kitab siar, menunjukkan bagaimana Ibnu Jauzi ni ialah seorang wa'az, orang yang suka beri nasihat. Dan dia telah bertembung melawan arus dengan pemberi nasihat yang lain yang suka bawa cerita yang tak jelas ni. Cuma nak katanya, perjuangan yang dia buat sangat-sangat besar dalam mengislahkan pentas kuliah dan pentas pidato ni daripada orang-orang yang tak sepatutnya. Ini benda yang kita kena tahu, benda yang kita kena sedar. Dan memang bukan mudah lah untuk dia melawan arus ni. Sebab tu antara kitab dia yang terkenal ialah Talbis Iblis tu, salah satu benda yang dia bahas ialah tentang isu ini dalam kitab itu. Itu berkenaan dengan Talbis Iblis yang berlaku pada kelompok sufi. Itu bab yang ke-10 dan bab yang paling panjang dalam buku Talbis Iblis. Talbis Iblis yang sekarang, yang syatakan sekarang tu, dia dah ringkasan banyak. Yang asalnya tu sampai berjilid-jilid pun. Nak tunjuk pada kita tentang bagaimana halangan yang dia hadapi, bagaimana pekatnya khurafat-khurafat, perkara-perkara yang menyeleweng berlaku pada zaman Ibnu Jauzi. Ini sekitar kurun yang ke-6, sebab dia sekitar tahun 500 Hijrah dan lebih tu lah. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut. Muka surat 22 tu ada bawah daripada poin hujah akal tu, antara hadis yang menjelaskan Khidir sudah meninggal ialah hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab yang menjelaskan Rasulullah bersabda pada hari peperangan Badar, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Maksudnya ni hadis riwayat Muslim, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau musnahkan golongan ini, iaitu sahabat-sahabat yang datang perang ni, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Okay. Ibnu Jauzi dia sebut, itu huraian dia muka surat 23, dia kata Ibnu Jauzi menyatakan Khidir tidak bersama dengan tentera Islam pada waktu itu.
Ini bermakna jika dia masih hidup, sudah tentu beliau akan terlibat dengan mereka, kerana beliau termasuk dalam golongan yang menyembah Allah. Sebab Nabi sebut dalam doa tu, kalau engkau musnahkan kelompok yang tak sembah berhala ni, maka kamu tidak akan disembah lagi. Maknanya Allah Ta'ala itu akan disyirikkan terus. Maknanya adalah satu orang yang berbaki, yang masih menyembah Allah Ta'ala, yang tak tahu datang pada mana, tak datang-datang lagi dalam kelompok perang Badar ni, iaitu Nabi Khidir. Jadi ini dakwaan-dakwaan yang saya kira cukup kuat untuk digunakan dan untuk menyanggah hujah kelompok yang masih kata Nabi Khidir ni hidup. Apa saja alasan. Tapi kalau tengok, kebanyakan para ulama sebut ianya hanyalah waham dan sangkaan semata-mata. Okay. Kemudian kita tengok lagi, Ibnu Jauzi juga menjelaskan orang yang menyatakan Khidir masih hidup sebenarnya mengeluarkan kata-kata tersebut berdasarkan lintasan hati dan was-was yang bukan-bukan. Ibnu Jauzi menjelaskan tanggapan Khidir masih hidup kerana 3 perkara. Kerana apa? Orang ni masih lagi ada percaya kata Nabi Khidir ni masih lagi hidup. 3 pandangan ataupun 3 poin yang dibawa. Yang pertama, kejahilan terhadap perkara yang dinukilkan. Ramai orang melihat sesuatu sebagai sandaran lalu membuat kesimpulan di atas sandaran tersebut, padahal mereka tidak dapat memastikan kebenaran sandaran tersebut. Ia merupakan penyakit yang menimpa ramai dalam kalangan ulama pada zaman Ibnu Jauzi dalam setiap lapangan ilmu. Iaitu bila mana dapat satu keterangan, tak reti nak cari, tak reti nak rujuk keterangan tu, kita nak duduk atas stand apa, atas indikator apa, tak ada. Akhirnya terima dia sebagai satu teori ilmu. Itu berlaku pada zaman Ibnu Jauzi pada waktu itu. Apabila salah seorang daripadanya ditegur, dia menyatakan ia adalah dalil sima'i ataupun sama'i, menerusi pendengaran, dan saya mempunyai isnad tentangnya. Macam zaman sekarang, bila mana kita tegur benda-benda yang menyeleweng, maka dia kata amalan ni ada sanadnya, ada praktikal ijazahnya untuk mendapatkan. Ini ialah benda-benda yang kalau kita tengok, dia berkesinambungan sampai sekarang. Dia tak habis, dia tak selesai. Sebab adanya demand, adanya permintaan daripada masyarakat terhadap benda-benda seperti ini. Lalu penceramah ataupun orang agama yang tidak bertanggungjawab mengambil peluang di atas demand ataupun kehendak masyarakat. Orang tengah stres, orang tak tahu nak cari kerja macam mana, orang tak tahu nak uruskan urusan ni macam mana, lalu dia cuba cari satu kaedah untuk mudahkan urusan. Sebab tu ada penceramah terkenal dalam TV, dia ada promote satu amalan, doa supaya orang tak benci kita. Penceramah terkenal, kalau saya sebut nama tuan-tuan tahulah. Okay. Bukan lelaki, perempuan. Okay. Boleh carilah penceramah perempuan ni, tak ramai pun di Malaysia. Okay. Tapi dia terkenal. Doa agar orang tak dibenci. Waktu dia baca tu, kita dah benci dah dia. Waktu dia baca tu, kita yang tahu benda tu bukan daripada Nabi, kita dah benci. Maknanya doa tu tak mujarab. Sebab belum diamalkan lagi, dia duk promote orang suruh amal. Kita yang tahu itu bukan daripada agama, itu bukan wajah agama. Dia kata baca doa ni orang tak akan benci kita, orang tak akan bergaduh kita. Sekarang ni waktu dia tak habis baca, video dia tak habis lagi, kita duk benci dah dia. Maknanya benda tak betul. Benda tak jelas. Okay. Mungkin dia kata yang ni syaitan banyak sangat ni, sebab tu benci lah. Okay. Mungkin dia boleh kata macam tu. Cuma saya nak katanya, ini promotion yang dibuat. Sebab orang sekarang, dia nak sentiasa nampak elok, sentiasa nampak bukan bad boy di semua lapangan. Sama ada lapangan orang belajar ilmu, lapangan pentadbiran, di mana-mana tempat pun. Orang kerja lagu orang kerja, orang freelance lagu orang freelance. Selalu nak nampakkan diri ni bukan orang yang bad boy, bukan orang yang suka cari pasal. Jadi naklah pada amalan-amalan supaya orang tak sangka kita ni orang suka cari gaduh. Nakkan amalan seperti ni. Demand tu ada. Ataupun dalam erti kata lain, play safe lah. Untuk jaga marketing, untuk jaga macam-macam. Akhirnya dia ambil kesempatan masyarakat perlukan benda tu dan dia angkat benda ni. Bila mana benda ni diangkat, lalu orang yang tak sempat belajar ilmu agama dengan baik, dia akan melihat inilah pakej agama yang kita tertinggal waktu kita jahil. Sedangkan ia pakej yang rosak. Dia bukan pakej agama pun. Macam isu ni lah, macam poin yang Ibnu Jauzi sebut, kejahilan terhadap perkara yang dinukilkan. Ini berlaku di kalangan para ulama. Sebab kita kena tahu, tak semua para ulama sempat membaca semua benda.
Tak semua orang. Dan bukan satu kehinaan pun kalau kita tak sempat baca semua benda. Cuma kita kena ada satu stand, satu pendirian. Bila mana kita tak tahu, kita kena letakkan benda yang kita tak tahu tu untuk dirujuk pada orang yang lebih tahu dan berkeahlian. Bukan hanya kita menyangka-nyangka sahaja. Contoh dalam isu ni, kalau ada orang yang tak pernah tahu pun isu Nabi Khidir ni hidup ke tak hidup, orang awam, dia dengar satu orang ustaz cerita kata sebenarnya Nabi Khidir ni kita boleh akses. Kalau kita serabut, kita baca satu amalan ni boleh menjemput Nabi Khidir. Nabi Khidir pun dengar, dia pun consult kita, dia bagi counselling free, kita tak payah jumpa dah kaunselor mana-mana, dia consult kita. Tepi sejadah dalam bilik kita, dia consult. Okay. Bagi orang yang tengah serabut, yang tengah ada masalah, inilah cure ataupun penawar yang dia nak cari lama. Waktu kita perbetul balik, dia tak akan boleh terima sebab dia dah ambil dah, dia dah consume. Dia macam orang yang sangat-sangat sakit, dia tak peduli dah ubat ni lulus KKM ke, tak lulus KKM ke, yang tahu dia dengar testimoni orang try dapat dan dia nak buat, tu saja. Kejahilan menyebabkan benda tu pekat, akhirnya orang tak peduli, betul tak betul orang ambil. Okay. Yang kedua, ketenangan hati dan banyak berlaku kelalaian dalam kalangan kelompok masyarakat yang terpilih. Misalnya, salah seorang individu melihat seseorang, kemudian orang yang dilihat itu gaib atau melihat sesuatu yang menyerupai keramat berlaku kepada seseorang. Individu itu mendengar beberapa kelompok masyarakat menyatakan Khidir masih hidup dan kelompok-kelompok tersebut mendakwa mereka pernah bertemu dengan Khidir. Boleh jadi seseorang dalam kalangan mereka melihat seorang lelaki bernama Khidir, lalu dia beranggapan orang itu adalah Khidir yang pernah bersahabat dengan Nabi Musa. Okay. Poin yang kedua ni lebih kurang lah. Okay. Iaitu bila mana dia dapat peluang jumpa ataupun dia jumpa mana-mana orang yang sakti, yang hebat di mata dia, lalu tanya orang, dia tu siapa? Aku tak kenal dia. Lalu orang kata itulah Khidir. Dia rasa tenang sebab waktu dia ditolong oleh lelaki tu dia rasa okey. Inilah jarum syaitan. Benda yang sama berlaku kepada Bani Israel. Ketika mana Samiri dia buat patung lembu, anak lembu emas. Patung anak lembu tu dia tak boleh bercakap, tapi syaitan yang masuk menjadikan patung tu macam boleh bercakap. Sehingga terpegun, terkejut. Seakan-akan benda tu hebat. Waktu tu dia orang tengah desperate. Nabi Musa tak ada. Banyak benda-benda doa-doa tertangguh ni, tak dapat jawapan, seakan-akan tak mustajab. Lalu akhirnya doa-doa yang kita panjatkan tu disebut oleh patung anak lembu tu. Siapa tak terkejut duduk di situasi tu? Contoh, jumpa satu orang kita tak kenal duduk dalam masjid lepas asar, dia pegang bahu kita, kata ambil lah duit ni 1,000 buat bayar sewa rumah. Kita waktu tu memang tengah pening, duk cari mana nak cari duit nak bayar sewa rumah. Tak kenal dia siapa, pakai jubah elok, pakai serban elok apa semua, dia pun keluar. Tanya orang masjid siapa? Tak tahu. Orang masjid tu pula jenis geng tarekat Nabi Khidir kot yang bagi 1,000 tu. Dia pun lega. Oh, Khidir ada rupanya. Tapi syaitan dia boleh datangkan 1,000 tu. Tak pelik pun. Benda tu tak pelik. Bantuan-bantuan seperti tu, bantuan untuk menyesatkan, dia boleh datang. Okay. Cuma nak kata waktu datang tu, kita kena ada stand, kita kena ada pendirian. Bukan Khidir, mungkin orang lain kot. Supaya dia tidak memekarkan lagi khurafat, penyelewengan dalam agama untuk diri kita, untuk kapasiti diri. Okay. Poin yang ketiga, muka surat 24. Kesukaan kepada nama yang masyhur dan menjadi sebutan orang ramai. Apabila seseorang mendakwa bertemu dengan Khidir, orang itu kebiasaannya akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat memahami Khidir itu seorang yang berpakaian comot dan kotor, agar difahami itulah yang dikatakan sebagai zuhud, di samping tubuh badan yang khusyuk, supaya dikatakan sebagai ahli taqwa. Memang banyak kenyataan daripada tokoh-tokoh yang seperti ini mengatakan Nabi Khidir ni kalau datang dia pakai pakaian yang compang-camping ataupun berperwatakan macam pengemis. Cuma yang kes Indonesia itulah yang paling hebat sebab dia pakai baju Korea. Yang ni moden lah, maknanya pakai baju Korea yang banyak poket tu kot. Siap bawa papan nak suruh tanda tangan Korea tu, siapa yang ambil? Okey, boleh jadilah yang tu paling kemas. Okey. Cuma nak katanya biasanya didatangkan dalam bentuk macam tu, ataupun setengah-setengah hikayat kata pakai pakaian warna hijau.
Dan tempat yang dia duduk tu, kalau dia bangkit, tempat tu akan menumbuhkan tumbuhan. Yang ni dalam hikayat kitab-kitab yang kata benda ni ada lah. Okay. Jadi kebiasaannya orang yang jumpa ni, dia akan naik nama dia. Macam di satu negeri di Malaysia, ada satu tempat didakwa kata Nabi Khidir pernah pergi salat situ. Dia surau. Lalu jadi video viral, orang pun dah angkat kata inilah surau diziarahi oleh Nabi Khidir. Kita beri lalu azal, nanti kita sempurnakan sikit. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, kita sambung sikit lagi. Sebagai kesimpulan akhir lah untuk isu kita ni, iaitu tentang Kasyaf boleh melihat Nabi Khidir. Sebab isu melihat Nabi Khidir ni, kalau dia datang pun dalam majlis, contohnya lah dakwaan setengah-setengah kelompok, kalau dia datang, yang boleh tengok tu seorang je, orang lain tak boleh tengok. Melainkan Nabi Khidir tu menyerupai orang lain. Kalau dia datang secara orang kata apa,
eksklusif pada orang tu, ataupun dia datang dalam bentuk wajah pengemis tadi lah. Tapi semua benda tu telah disanggah oleh dakwaan-dakwaan yang dibawa oleh hujah-hujah yang dibawa oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Okey. Tapi saya nak sebutnya, Ibnu Jauzi waktu dia menyebut perkara ni sudah pasti dia tak boleh menyebut dengan tenang. Dia menyebut dalam keadaan dia terpaksa menanggung tanggapan orang-orang lain, ulama-ulama lain yang akan menyanggah dia balik. Sebab tu kita akan tengok waktu dia tulis Talbih Iblis, selesai tulis Talbih Iblis, ada orang beritahu pada tok guru ni, akhirnya ada satu orang, Abdul Ghanim Asy-Syafi'i, kalau tak silap lah, dia punya nama dia Ghanim Asy-Syafi'i, tulis buku untuk sanggah balik Talbih Iblis tu. Nama dia Talfis Iblis. Sebab pada waktu itu dia punya doktrin kesufian terlalu pekat. Ibnu Jauzi duduk dalam masyarakat macam tu, sehingga mereka percaya wali-wali ini syaitan pun tak boleh kuasai dia. Macam setaraf dengan Nabi, macam setaraf dengan para sahabat. Jadi dia tulis balik Talfis Iblis untuk rak. Tapi takdir Allah Ta'ala, buku tu tak kekal, dah tak sampai dekat kita. Yang sampai dekat kita sekarang ialah Talbis Iblis. Okay. Nanti kita akan tengok bantahan pada isu yang lain, iaitu muka surat yang ke-26. Bantahan Ibnu Atiyah tu saya tak baca lah kot, dia lebih kurang je dengan apa yang Ibnu Jauzi sebut, muka surat 25. Kita akan masuk bantahan yang isu yang seterusnya, iaitu boleh bertemu Nabi secara jaga ataupun yaqazah, ataupun melihat ruh Nabi-Nabi yang lain serta para malaikat. Okay. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.